Salam sejahtera. Anda bersama Brother Fai THC di channel Malam Mistik. Sebuah segmen audio dan video kisah seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Para pendengar rancangan Malam Mistik. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kisah yang datangnya daripada Umi Aira Aqila. Kisah yang bertajuk Tragedi Satu Malam. Petang itu, Hisham mengambil Alia dari tempat kerja kerana kereta Alia rosak. Terpaksalah gadis itu menghubungi tunangnya. Nasib baiklah lelaki itu tidak sibuk. Hendak harapkan ayahnya yang datang, dia pula tidak berani membonceng motosikal. Dia trauma dengan kejadian yang menimpanya sewaktu masih sekolah rendah dulu. Parut besar di dahinya masih kelihatan jelas sampai sekarang. Gara-gara terbang masuk longkang kerana membonceng motosikal ayahnya yang tiba-tiba hilang kawalan. Nasib baik mereka berdua beranak tidak mengalami kecederaan teruk. Ayahnya cuma luka di kaki dan siku. Kemana kau nak bawa aku ni, Syam? Ini bukan laluan untuk ke rumah aku ni. Patah balik, kata Alia sambil memandang jalan aspal di hadapannya. Jalan aspal ni bermaksud jalan tanah merah. Kiri kanan hutan belukar tanpa kelihatan sebuah rumah pun. Sudahlah kelihatan sunyi, gelap gelita pula tu. Suasana di situ nampak menyeramkan. Takkan Hisham tak tahu jalan menuju ke rumahnya? Mustahil tersesat jalan pula. Lelaki itu selalu datang berkunjung ke rumahnya bila dia ada kelapangan. Alah, jangan takut. Kita sembang-sembang dululah. Malam kan masih muda. Hisham menjeling ke arah Alia sambil tersengih nakal. Nak sembang apanya sampai masuk dalam hutan gelap gelita macam ni? Kau jangan macam-macam, Syam. Jomlah kita balik. Aku takut, kata Alia sambil melurut bulu tangannya yang tiba-tiba berdiri. Dalam masa yang sama, jantungnya berdegup kencang. Apa Lia nak takut pula? Bukannya ada hantu pun. Abang kan ada, kata Hisham sambil tangannya mula menjalar di bahu tunangnya. Alia menempis kasar. Dadanya berdegup kencang. Dia tidak rela menjadi mangsa lelaki itu walaupun sudah menjadi tunangnya. Itu bukan tiket untuk mereka membuat perkara yang tidak senonoh. Kau dah gila ke, Syam? Aku ni tunang kau. Sampai hati kau nak rosakkan aku? Herdi Alia sambil meronta-ronta cuba melepaskan diri dari pegangan tangan kekar Hisham. Matanya melilau memandang sekeliling. Suasana yang gelap membataskan penglihatannya. Dia berharap sangat ada orang yang lalu di situ. Aku pun tunang kau. Bakal suami kau juga. Apa nak takut? Hisham menundukkan mukanya mahu mencium tengkuk Alia, tapi sepantas kilat gadis itu menampar pipinya, berdesing telinga pemuda itu dibuatnya. Dah pandai main kasar nampak? Baik, kau main kasar, aku pun boleh main kasar juga. Lebih dari itu aku buat kau. Hisham segera membuka pintu keretanya yang sengaja diparking di bawah pokok besar dan rimbun. Di situ agak tersorok dan jauh dari jalan raya.
Dia menarik lengan Alia, tapi gadis itu meronta-ronta. "Ah, tolong, 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 jangan Hisham, jangan!" Menyebabkan pegangannya terlepas. Hisham semakin menyinga. Dalam masa yang sama, nafsunya semakin membuak-buak apabila melihat betis bunting padi milik tunangnya terselak. Dia telan air liur. "Lepaskan akulah, bodoh! Setan! Aku tak sangka kau lelaki tak guna. Aku menyesal jadi tunang kau." "Menyesal?" Kelakar pula aku dengar. Menyesalnya kau kan sebab tolak lamaran Adam yang kerja ladang tu? Alah, kau tak menyesal lah dapat tunang macam aku. Aku kan ada syarikat sendiri. Banyak duit pula tu. Cakap saja kau mau apa. Pasti semua kau dapat dalam sekelip mata, ujar Hisham cuba memujuk Alia supaya menurut kemahuannya. "Pergi matilah kau syaitan!" Alia bertempik lagi membuatkan pemuda itu pula menjadi semakin baran. Kemarahannya membuak-buak apabila Alia tiba-tiba meludah mukanya. Pui! Lantas tanpa belas kasihan, dia menampar pipi Alia kiri dan kanan berkali-kali hingga gadis itu lembik tidak bermaya. "Oh, kau ludah aku, ah? Oh, ish, Alia ingin menjerit kesakitan, tetapi dia tidak berdaya lagi untuk meronta kerana kepala dan pipinya terasa sakit yang amat sangat penangan dari tamparan Hisham tadi. Kepalanya berdenyut hebat dan dunia ini bagaikan berpusing. Air matanya bercurai laju, mengenangkan nasib yang bakal menimpa sebentar lagi. Dalam hatinya berdoa, memohon perlindungan dari Allah. Ketika Hisham mula membuka butang bajunya satu persatu, tiba-tiba dia terasa hembusan dingin dan kasar menerpa wajahnya. Shoo! Dalam masa yang sama, matanya menangkap sesosok bayangan putih melayang naik ke atas pokok besar di hadapannya. Bulu tengkuknya meremang. Hisham terpaku sejenak. Matanya mendongak memandang ke atas pokok. Namun, tiada apa-apa yang dilihatnya. Dia hanya nampak sebatang dahan yang bergerak-gerak tapi diindahkan saja. Fikirnya mungkin ada haiwan yang menumpang tidur di situ. Berkali-kali Hisham mendeguk liur apabila melihat tubuh tunangnya yang terdampar di atas tanah. Melalui suluhan lampu keretanya, jelas kelihatan pipi Alia yang lebam dan bibirnya yang berdarah. Gadis itu diam, tidak berkutik. Tapi pemuda itu langsung tidak bersimpati melihat keadaan tunangnya. Bibirnya mengorak senyum sambil melemparkan bajunya ke atas tanah. Sekejap lagi, dia akan meratah tubuh yang montok itu. Perlahan-lahan, Alia membuka matanya yang terasa pedih dan silau akibat suluhan cahaya lampu kereta. Matanya terbeliak apabila melihat tubuh Hisham yang separuh bogil berdiri di hadapannya. Lelaki itu tersenyum lebar memandang wajahnya. "Tolong Syam, jangan buat aku macam ni. Aku kan tunang kau. Tak lama lagi kita nak kahwin." Alia cuba meraih simpati. Suaranya hampir tidak kedengaran. Namun,
Lelaki yang sudah dirasuk syaitan itu tidak peduli. Dengan rakus, dia menarik skirt labuh Alia hingga koyak rabak. Alia hanya mampu meraung. Dia menutup mata rapat-rapat, tidak sanggup melihat wajah syaitan yang sudah berada di atas badannya. Tiba-tiba, dia merasakan percikan cecair hangat di wajahnya. Kedengaran suara Hisham menjerit kesakitan. Ah! 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 Dan tubuh lelaki itu rebah di sebelahnya. Alia terkejut dan terus membuka matanya. Bulu rumah Alia tegak berdiri apabila mendengar hilaian panjang dan nyaring di atas pokok. Dahan-dahan kayu bergoyang-goyang dan daun-daun kering berjatuhan menimpa wajah Alia. Gadis itu terketar-ketar. Bangun. Dia menolak tubuh Hisham jauh dari tubuhnya. Dia melihat leher lelaki itu luka dan berdarah seperti dikelar dengan kuku. Lelaki itu masih bernyawa, tapi dalam keadaan pengsan. Alia langsung tidak simpati. Dia masih marah dan trauma walaupun lelaki itu tidak sempat mengapa-apakan tubuhnya. Dasar lelaki tak guna. Terima kasih Cik Punti kerana telah menyelamatkan aku, kata Alia sambil mendongak ke atas pokok. Dia melihat sesosok tubuh berpakaian serba putih bertinggi di atas dahan. Rambutnya yang panjang mengerbang. Wajahnya pucat lesi dan nampak sedih. Dengan sekeliling matanya hitam, kelihatan air mata darah mengalir di pipinya. Ada cecair merah pekat mengalir di bibirnya juga. Sudah tentulah itu darah Hisham. Hanya hilaian panjang yang kedengaran sebagai tanda ucapan terima kasih bersambut. Alia tersenyum. Kemudian dia masuk ke dalam kereta dan memandunya. Dibiarkan saja tubuh Hisham yang tergeletak di atas tanah. Biarlah Cik Punti yang urus lahanat tidak berguna itu. Mudah-mudahan Cik Punti baik hati pakaikan dia baju dan seluar supaya esok hari tidaklah dia aib sangat apabila ditemui orang kampung nanti. Kita bersambung dengan episod yang seterusnya. Sekian. Terima kasih. Rider 5. Peace. No.